Hai, nama saya Chow Lipin. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk kami, yaitu Women Representation in Malaysian Politics, Progress and Challenges. Malaysia sering dianggap sebagai negara yang menggalakkan penglibatan wanita dalam politik. Namun begitu, perwakilan wanita dalam politik Malaysia masih lagi rendah. Setakat tahun 2025, wanita hanya memegang 30 daripada 222 kerusi parlimen, yaitu sekitar 13,45%. Walaupun terdapat peningkatan dari semasa ke semasa, kemajuan tersebut masih perlahan. Antara cabaran utama yang dihadapi wanita ialah stereotip masyarakat, kekangan keuangan, dan sistem politik yang lebih memihak kepada lelaki. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan bagi meningkatkan penyertaan wanita dan memastikan suara mereka diwakili secara lebih adil dalam politik Malaysia. Topik ini menggunakan teori politik feminis untuk menerangkan perwakilan wanita dalam politik Malaysia. Fokus utama teori ini ialah politik bukan rang yang neutral kerana institusi politik banyak dibentuk oleh dominasi lelaki. Walaupun wanita mempunyai hak yang sama untuk mengundi, berdanding dan memegang jawatan, perwakilan sebenar mereka masih rendah. Ini menunjukkan bahawa kesamaan dari segi undang-undang tidak semestinya membawa kesamaan sebenar. Antara halangan utama ialah pencalonan parti, kekurangan dana kempen, rangkaian politik yang terhad, stereotip jantina serta budaya patriarki yang menganggap politik sebagai bidang lelaki. Teori ini juga menekankan bahawa kehadiran wanita dalam parlimen penting kerana wanita membawa pengalaman dan isu yang mungkin kurang diberi perhatian, seperti penjagaan anak, dasar keluarga, keganasan berasaskan jantina dan kesesamaan tempat kerja. Kesimpulannya, perwakilan wanita yang rendah bukan disebabkan wanita kurang mampu, tetapi kerana struktur politik dan norma sosial masih memihak kepada lelaki. Oleh itu, pembaharuan seperti kuota jantina, sokongan parti dan perubahan sikap masyarakat amat diperlukan. Untuk statistik dan kedudukan semasa, Dewan Rakyat mempunyai 34,45%. Dewan Rakyat dan DUN mengisi 30 daripada 222 kerusi parlimen. Kedudukan global Malaysia menjadi di tangga ke-152 daripada 188 buah negara. Seterusnya, keserataan formal. Perspektif atas kertas, dia mempunyai hak serta kebebasan mutlak. Namun realiti sebenar hak di atas kertas diterjemahkan, tiada keadilan yang sepatutnya diterima oleh kaum wanita itu. Cabaran utama wanita dalam politik Malaysia bukan disebabkan oleh kekurangan kebolehan atau minat, tetapi kerana halangan struktur yang masih kuat. Pertama, sistem pilihan raya first past the post memberi kelebihan kepada calon yang sudah terkenal dan mempunyai sokongan parti yang kuat. Oleh sebab, rakyat penyandang jawatan ialah lelaki. Parti lebih cenderung memilih calon lelaki yang dianggap lebih selamat. Kedua, budaya politik patriarki masih menjadi cabaran besar. Politik sering dilihat sebagai bidang lelaki, manakala wanita kerap dinilai berdasarkan pengambilan, keluarga, moral dan stereotip jantina, bukan semata-mata kemampuan pemimpinan mereka. Komitmen parti terhadap perwakilan wanita masih lemah. Walaupun atas sokongan terhadap sasaran 30% wanita, ia tidak selalu dilaksanakan dalam pemilihan calon. Tanpa kuota atau undang-undang yang kuat, wanita masih sukar mendapat peluang yang adil. Selain itu, halangan kewangan juga menyukarkan wanita untuk mengkempen kerana kos politik tinggi dan akses kepada dana biasanya lebih memihak kepada lelaki. Kesimpulannya, perwakilan wanita yang rendah memerlukan pembaharuan institusi, sokongan kewangan, kuota jantina dan perubahan budaya politik yang lebih adil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang usaha sedia ada dalam meningkatkan representasi wanita dalam politik Malaysia. Antara usaha yang dilakukan ialah sasaran 30% penyertaan wanita dalam jawatan pembuat keputusan. Selain itu, parti-parti politik juga mempunyai sayap wanita untuk melatih wanita dalam bidang kepimpinan dan politik. NGO seperti Awam dan Sisters in Islam turut menjalankan kempen kesedaran dan latihan kepimpinan bagi menggalakkan lebih ramai wanita terlibat dalam politik. Kerajaan juga menubuhkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memperkasa wanita. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran seperti budaya patriarki, stereotip gender dan dominasi lelaki dalam politik.
Jadi kesimpulannya, pelbagai usaha telah dilakukan dan penglibatan wanita dalam politik Malaysia dijangka akan terus meningkat pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Kajian kes karena Yeo merupakan salah satu ahli politik yang berjaya dalam dunia politik. Beliau memulakan perjalanannya pada tahun 2008 apabila dia berjaya memenangi kerusi bagi Dun Subang Jaya di bawah Dewan Ahli Politik. Pada 2013, beliau menjadi speaker wanita pertama bagi Dun Selangor. Seterusnya dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2022. Cabaran yang sering dihadapi oleh beliau adalah gangguan atas talian serta kritikan berdasarkan jantina. Para pengkritik lebih melihat agama, penampilan, dan gaya hidup beliau berbanding pencapaian yang dia miliki. Ini menunjukkan di mana masyarakat di Malaysia lebih melihat jantina berbanding daripada latar belakang seseorang. Bagi rekomendasi kelemahan Kota Sukarela ini kenapa memerlukan undang-undang? Karena tanpa paksaan perundangan, pencalon wanita sering dipinggirkan demi menjaga status quo calon lelaki tradisional. Seterusnya pengkosan Aryu Awan, mekanisme mandatory 30%, mewajibkan semua parti politik untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan calon bertanding terdiri daripada wanita. Seterusnya adalah reformasi sistem pilihan raya, merombak kelemahan sistem FPTP, yaitu halangan calon baru, calon wanita terpaksa berhadapan dengan keuangan tinggi dan ketiadaan rangkaian tradisional, sistem yang alternatif, dan seterusnya persaingan yang adil. Kesimpulannya, penglibatan wanita dalam politik di Malaysia masih rendah, walaupun mempunyai hak yang sama seperti lelaki. Jurang jantina dalam kepemimpinan politik masih jelas, bukan disebabkan kurang minat wanita, tetapi faktor struktur dan budaya. Antara halangan utama, sistem pilihan raya First Past the Post, FPTP, budaya patriarki, keuangan dan rangkaian politik. Sebagai contoh, Hanayo yang menunjukkan walaupun wanita berjaya dalam politik, tetapi stereotip gender masih wujud. Beberapa usaha semasa telah dilaksanakan, tetapi masih belum mencukupi untuk mengurangkan dominasi lelaki dalam politik. Beberapa perubahan diperlukan melalui pelaksanaan kuota minimum 30% calon wanita, reformasi sistem pilihan raya, serta pembaharuan dalaman parti politik. Usaha-usaha ini haruslah dilaksanakan bagi mewujudkan sistem politik yang lebih adil dan inklusif.